Hai, Assalamualaikum. Nama aku Muhammad Afiq bin Akub. Kepada yang baru sampai ke channel ini, selamat datang. Okey, hari ni aku ada cerita yang aku nak ceritakan. Kau jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen dekat bawah ni tentang cadangan video selepas ni. Okey, aku nak cerita pasal untuk pengetahuan korang, ada benda pelik yang jadi dekat aku dekat highway Lekas. Yang ni dekat bahagian yang kedua tau, bukan dekat bahagian yang dulu tu. Dulu tu untuk korang yang tak tahu, highway Lekas ni kedudukan dia macam ni. Dia dekat Kajang Selatan. So dekat Kajang Selatan tu, daripada Kajang Selatan sampailah ke Semenyih dan ke Pajar, Mantin dan akhirnya sampai ke Senawang lah, Seremban Senawang macam tu lah. So daripada Kajang Selatan tu nak pergi ke Seremban ambil masa tak sampai 1 jam pun. So sangat-sangat sangat-sangat cepat lah kalau guna highway Lekas ni, sebab tak sampai 1 jam kan. Sebelum ni mungkin boleh sampai 1 jam disebabkan bukan jauh pun, tapi boleh sampai 1 jam tu disebabkan banyak traffic light lah. Sebab kita tahu kan dekat Semenyih tu banyak sangat traffic light. Okey, berbalik pada cerita aku. Yang video aku sebelum ni tu aku ada cerita pasal highway Lekas kan, tapi yang tu pengalaman aku tu dekat Kajang Selatan sampai ke Pajam. So dekat situ yang selalu orang sebut-sebut ialah dekat perhentian Beranang tu, sebab perhentian dekat perhentian Beranang tu dia sunyi, memang tak ada satu kedai pun dekat situ. Dan yang tu lah yang selalu orang sebut-sebut, dan dekat situ lah yang kejadian di mana jadi untuk kejadian aku yang sebelum ni. Kalau korang boleh tengok video aku yang sebelum ni. Okey, yang ni highway Lekas 2.0 yang aku nak cerita. Amboi 2.0 lain macam. Sebab ini cerita highway Lekas yang kedua aku nak ceritakan. Ini adalah kawasan daripada area Pajam sampai ke area Senawang. Yang ni adalah kawasan yang paling seram untuk pengetahuan korang. Kalau daripada Kajang Selatan tu nak pergi ke Pajam, dia dekat kiri kanan tu ada banyak rumah tau. Kalau korang tahu, dekat sebenarnya tu ada kawasan perumahan Eco Hill, Eco Majestic. So suasana dia tak begitu seram lah berbanding dengan suasana dekat area Pajam sampai ke Senawang. Sebab dekat area ni kiri kanan dia hutan dan dia highway dia dekat atas bukit. Kalau korang perasan, daripada keluar je daripada Mantin sampai ke Seremban, dia punya ketinggian highway Lekas tu sangat-sangat tinggi. Korang boleh nampak ada jalan lama dekat bawah. Jalan lama tu sangat jauh. Ni adalah highway yang paling tinggi lah dekat Negeri Sembilan, iaitu highway Lekas dekat bahagian Seremban. Dan untuk pengetahuan semua, cerita dia bermula macam ni. Masa tu yang untuk pengetahuan korang, sebelum PKP dilaksanakan, masa ni adalah masa kejadian ni. Benda ni jadi masa PKP dekat Selangor. Untuk pengetahuan korang kan, 2-3 minggu lepas, aku tak ingat 3 minggu lepas ke 2 minggu lepas macam tu, aku ada buat kelas dekat area nak ke Senawang lah. Sebab aku tak boleh masuk sempadan, tak boleh rentas sempadan ke Selangor. Sebab rumah aku ni area dia dekat sempadan Selangor, tapi aku tak boleh nak rentas sempadan. So aku boleh buat kelas lukisan dekat dalam kawasan Negeri Sembilan saja. So aku adalah guru yang mengajar seni lukis. Aku ajar pergi ke rumah orang, private teacher. Dan aku masa kejadian ni dalam pukul lepas maghrib masa tu, dalam sekitar 7.30 sampai ke pukul 8 lah. Dan masa kejadian tu ada benda pelik yang jadi dekat aku. Aku tak cakap benda ni hantu ke apa, tapi ini benda pelik lah. Iaitu yang pertama, untuk pengetahuan korang kan, aku tak boleh nampak tau, tapi orang yang nampak. Aku tak boleh aku pernah cerita kat video aku sebelum ni, aku semua aku tak pernah nampak hantu pun, tapi orang yang nampak. So ni aku nak ceritakan apa dia benda pelik yang berlaku tu. First kali benda pelik yang berlaku ialah masa perjalanan aku nak pergi kelas tu. Perjalanan aku nak ke area Senawang. Masa tu aku keluar daripada Pajam, keluar daripada Pajam ikut highway Lekas nak ke Senawang lah. Tapi aku bagi tahu je area Senawang, tapi dia tak sampai Senawang pun. Aku tak nak bagi tahu detail lah kan, sebab tak elok kan, rumah customer kan. Okey, cerita dia macam ni. Masa aku keluar je daripada highway tu, kita nampak lah kiri kanan gelap kan, sebab dah malam masa tu. Dan dipenuhi dengan kawasan-kawasan hutan. Dia berbeza dengan highway Lekas area Kajang Selatan ke Semenyih tu. Yang tu dia banyak kawasan perumahan kiri kanan, tapi yang ni kawasan kiri kanan dia banyak hutan-hutan tebal. So aku dah nampak something dekat situ masa nak sampai ke Seremban. Belum sampai Seremban lagi, nak sampai ke area Seremban lalu highway tu, aku nampak dekat celah-celah pokok tu, aku nampak ada korang tahu kelawar tak? Kelawar ataupun orang panggil kelawar lah kan, dalam English apa aku tak ingat.
Okay, so aku nampak kelawar ni dekat celah-celah pohon pokok. Aku nampak dia terbang. Okay, tu satu. Benda yang aku cakap pelik tu ialah kelawar tu terbang, tiba-tiba dia hilang. Dia lari dekat bahagian satu pohon ni. Pohon tu dia punya batang pokok dia kecil je. Batang pokok dia aku boleh cakap lebih kurang besar peha aku je. Tapi kelawar tu aku nampak dia besar tau. Dia macam besar dia tu lebih kurang besar budak, besar baby. So macam mana kelawar yang besar baby? Badan dia besar baby, tapi kepak dia lagi besar lah. Kepak dia kiri kanan tu lagi besar daripada badan dia. Macam mana kelawar yang besar macam tu bila dia terbang, tiba-tiba dia lepasi je pohon yang besar peha aku tu, dia boleh hilang. Sebab pohon tu dia tak ada batang tau, dia tak ada dahan. Dia pohon yang tinggi. So itu adalah benda pelik yang pertama lah yang aku nampak. Aku nampak jelas tau kelawar tu. Sebab korang tahu kan laluan motor adalah dekat sebelah kiri. So dekat sebelah kiri tu aku nampak kelawar tu pun dekat sebelah kiri. Aku nampak jelas. Dan dia hilang tu pun sangat jelas. Dia bukan sama-sama tau. Bukannya macam kabur-kabur. Kalau kabur-kabur ke sama-sama ke, yang tu mungkin lah aku salah nampak. Tapi ni aku nampak dengan jelas. Sebab aku nampak bentuk dia semua nampak dengan jelas. Tapi macam mana bila dia lalu je dekat situ dia boleh hilang. Itu satu benda pelik yang aku nampak lah yang jadi. Kemudian lepas je dekat kawasan tol, ada satu tol dekat situ. Aku dah lepas tol, aku tak ingat tol Seremban ke tol apa nama dia. Lepas daripada tol tu, yang ni aku punya motor ditompang oleh sesuatu. Pada mulanya sebelum aku rasa ditompang tu, aku ada terima horn daripada kenderaan lain. Untuk pengetahuan korang, macam dalam video yang aku tunjuk ni, ini adalah video sebenar tau. Rakaman ni rakaman sebenar, aku tunjuk macam mana situasi dekat sana. Macam mana dekat sana tu memang tak ada kenderaan lain pun. So kalau ada kenderaan horn, maknanya dia memang horn dekat arah aku. Sebab belakang aku tak ada kenderaan, depan aku pun tak ada kenderaan. Memang ada kenderaan aku seorang je. Memang sangat sunyi masa tu. Mungkin sebab PKP kan, PKPB masa tu. So sangat-sangat sunyi, tak ada kenderaan lain, memang ada aku je. Tiba-tiba ada kenderaan horn dan bagi high beam lah. Mula-mula bagi high beam, aku tak peduli kan. Second, ada lagi bagi high beam, aku tak peduli kan. Lepas tu ada lagi bagi high beam, lepas tu dia horn lori. Aku ingat lagi. Tapi masa tu yang horn tu dan yang bagi high beam tu ialah, betul kalau cakap high beam, dia macam lampu tinggi high beam kan. Takut salah pula. Sebab masa tu yang horn dan bagi lampu tinggi tu adalah di seberang tau. Seberang macam aku dekat sebelah kiri. Kenderaan yang bagi lampu tinggi tu dekat sebelah kanan. Maknanya dia laluan bertentangan dengan aku lah. Aku nak lalu sebelah kiri, dia lalu sebelah kanan. Maknanya dekat sebelah kiri ni memang tak ada kenderaan lain. Memang ada motor aku seorang je. So dia bagi lampu tinggi dekat siapa kalau bukan dekat aku kan. Dan dia horn dekat siapa kalau bukan horn dekat aku. Lepas tu dapat 3 kali tu. Kali ketiga tu aku berhenti lah. Aku check tau, kan dekat motor aku belakang tu ada box. Aku mula-mula pegang dekat bahagian box, aku rasa-rasa. Aku tengok box aku memang tak terbuka pun. Memang tak ada. Aku check tak ada apa-apa yang berlaku pun. Macam aku check kat depan, tak, lampu aku menyala. Check lampu belakang pun, lampu belakang menyala. Lepas tu aku berhenti sebab nak check apa lagi yang tak kena. Kenapa dia horn. Aku check tayar semua tak pancit. Mustahil lah kalau tayar pancit kenderaan dekat sebelah boleh nampak. Betul tak? Sebab dia lalu arah bertentangan. Highway ni kan ada 3 line. So aku line paling kiri, macam mana dia boleh nampak daripada jauh kalau aku punya kenderaan motor pancit ke apa kan. So aku check juga. Walaupun aku tahu benda tu mustahil, aku check memang tak ada. Motor tak pancit tak apa. So aku pelik lah apa benda yang dia horn. Lepas tu aku mulakan balik. Aku naik balik motor, aku mulakan balik perjalanan. Lepas tu masa nak sampai ke area Senawang tu, aku punya motor jadi berat tau. Tiba-tiba motor aku jadi berat. Bila motor aku jadi berat tu, aku try lah. Aku masa tu dah pulas. Macam mana aku tahu motor aku berat? Sebab aku pulas habis. Tapi dia bunyi je kuat. Bunyi motor tu kuat macam vung vung macam tu kan. Aku tak pandai buat bunyi motor. Korang jangan gelak. Ni aku serius ni. Aku buat bunyi motor. Buat bunyi motor pula. Aku pulas motor walaupun dah bunyi dia dah terlalu kuat. Maknanya dia punya pulas tu aku dah pulas habis dah. Tapi dia still pergi slow. So aku pelik dah kenapa slow kan. Kenapa macam berat. Lepas tu ada lagi kenderaan. Yang ni yang last lah, kenderaan yang bagi lampu tinggi dekat aku. Aku tak tahu kenapa. Kenderaan tu dia pecut laju gila. Laju gila, lepas tu dia bagi lampu tinggi. Tapi yang ni bukan dekat sebelah aku lah. Ini dekat seberang. Iaitu kenderaan yang menghala ke arah bertentangan dengan aku. So masa tu aku
tak fikir panjang, aku pun tengok cermin belakang memang tak nampak apa-apa. Sebab aku memang tak boleh nampak pun benda-benda ni. Dan aku try baca ayat kursi. Yang mula-mula aku tak baca ayat kursi, aku baca 3 kul. Aku baca Alhamdulillah dengan 3 kul. Aku baca 3 kali. Lepas aku baca 3 kali tu baru boleh. So apa benda? Apa benda yang orang hon tu, apa benda yang orang bagi lampu tinggi tu, sebab apa? Itu yang aku nak tahu. Aku tak cakap pun tu hantu ke apa, tapi bagi aku ini adalah benda pelik. So dah ada 2 benda pelik. Satu yang aku nampak kelawar tu dia hilang. Yang kedua ialah orang hon, tapi aku cek motor tak ada apa-apa. So ni adalah benda pelik yang jadi dekat aku masa perjalanan aku nak pergilah. Dan ada lagi, aku ingatkan dah habis dah. Bila aku dah habis kelas tu, dalam perjalanan aku nak balik tu dalam pukul 9 ke pukul 10 macam tu, ada lagi benda yang berlaku. Korang nak tahu apa tak? Masa aku nak balik tu, ada satu kawasan ni yang gelap tau. So highway ni dia tak semua tempat ada cahaya, tak semua tempat ada lampu jalan. Ada satu bahagian yang gelap dan lorong yang gelap. Masa tu pun sama juga, kenderaan aku lagi sekali berat. Yang ni sama macam yang sebelum aku dah datang pergi kelas tu lah. Masa tu berat, tapi bukan kawasan bukit tau. Dia jalan rata. Yang ni pun sama, jalan rata. Kawasan ni gelap, dia tak ada lampu jalan. Lepas tu sebelum tol tau benda ni. Benda ni berlaku sebelum tol. Lepas tu kenderaan aku jadi berat. Sama juga, aku baca 3 kul, aku baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, dah okey dah. So video yang aku rakam ni adalah sebab lepas kejadian berat tu. Ini masa aku perjalanan nak balik. So aku tunjukkan video ni aku punya situasi lah masa tu, iaitu masa tu tak ada kenderaan lain. Kenderaan kat belakang aku tak ada, kenderaan dekat depan pun tak ada. So sangat-sangat sunyi, aku seorang je. Kalau jadi apa-apa memang aku kena tanggung seorang-seorang je kan. Motor rosak ke apa memang seorang-seorang je aku kena tanggung. Tak ada kenderaan kat belakang, tak ada kenderaan dekat depan. Sangat-sangat sunyi. Lepas tu jadi motor jadi berat macam tu. So ini pengalaman first time aku lah. Aku dah banyak kali dah lalu, aku dah beratus kali dah lalu highway lekas ni. Tapi yang aku kena kacau, yang aku buat video, yang aku cerita tu je. Macam sebelum ni aku punya minyak hitam tiba-tiba kering, dan yang ni aku tiba-tiba motor jadi berat. So ini adalah pengalaman aku yang aku pernah kena. Tapi dalam beratus kali, hanya 2 kali ni je yang aku pernah kena. First aku pernah kena yang dekat area Semenyih tu, minyak kering. Yang kedua minyak hitam kering. Yang kedua yang ni lah, yang area nak pergi ke Senawang. So itu je yang aku kena dalam beratus kali. So korang, sebab aku ada baca komen yang video sebelum ni, ada yang cakap, oh yang ni aku ni dah banyak kali lalu tak pernah kena pun kan. Ada yang belagak lah apa semua. So jangan belagak, jangan cakap besar, sebab kita tak tahu apa yang akan jadi. Aku pun dah beratus kali lalu sebelum ni aku tak percaya. Masa yang kejadian minyak hitam kering tu apa semua tu, aku tak percaya yang benda ni ada kena-mengena dengan hantu ke apa. Tapi bila kau fikir logik, kau fikir balik, logik ke tak ada apa-apa kesan dekat motor kau kan. Motor kau tak rosak tak apa, tiba-tiba jadi macam tu, tiba-tiba kering, tiba-tiba macam tu lah motor jadi berat, dengan bukannya kawasan berbukit apa semua. So korang fikir logik ke kalau tak ada kaitan dengan makhluk-makhluk halus ni? Itu je aku nak beritahu. Aku tak cakap pun ni makhluk halus ke apa, cuma aku beritahu pengalaman aku, apa yang aku jadi, apa yang aku rasa. Yang ni pengalaman yang kisah benar. Aku bukan buat cerita untuk konten. Kalau aku buat cerita untuk konten, mesti cerita seram banyak. Cuba korang tengok kan, aku punya video ni tak banyak kan cerita seram yang berkaitan dengan diri aku. Berkaitan dengan diri aku sangat sikit. Yang cerita seram yang lain tu aku banyak cerita pasal cerita seram yang orang lain punya cerita je. Macam orang lain cerita kan, betul aku cerita balik. Yang macam tu je. So aku memang sangat-sangat kurang lalui benda-benda seram ni. So kalau korang ada pengalaman yang nak diceritakan, korang ada cerita seram, korang boleh share dekat bawah kan. Korang boleh tulis dekat bawah ni, aku akan ceritakan. Ataupun korang boleh DM. Sebab kalau korang dah tulis dekat bawah ni, orang lain dah boleh baca. So buat apa orang nak tengok video aku kan? Nanti orang dah tahulah. So kalau korang nak share, seeloknya korang DM dekat aku punya media sosial. Kat bawah ni aku ada share link, ada banyak link kat bawah ni kan. So korang tekan je mana link untuk korang share cerita seram korang tu. Dan aku janji aku akan ceritakan kisah seram cerita korang tu dekat aku punya YouTube ni lah. Kalau ada cerita lah, kalau tak ada cerita, so aku tak adalah buat konten seram ni. Itu je. So terima kasih kena tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum. Bye bye.